Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek PPY 1162, saya Muhammad Akmal bin Muhammad Nur A174599 akan membentangkan tajuk solat Jumaat dan solat khauf. Solat Jumaat disyariatkan ketika hampir dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, tetapi tidak didirikan oleh baginda kecuali di Madinah. Untuk syarat wajib solat Jumaat pula ialah: pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat tubuh badan dan juga bermukim di tempat solat Jumaat. Untuk syarat sah solat Jumaat pula ialah didirikan di kawasan yang mempunyai pemerintah, hakim dan juga pasar. Jemaah sekurang-kurangnya 40 orang, didirikan pada waktu zuhur pada hari Jumaat, dan juga tidak terdapat dua solat Jumaat dalam satu kawasan kecuali jika tiada tempat yang mencukupi. Untuk perkara wajib untuk solat Jumaat pula ialah: pertama, dua khutbah diucapkan dengan berdiri dan dipisahkan di antara keduanya dengan duduk. Didahulukan dengan solat. Khatib mesti suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat. Rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab, berturutan di antara dua khutbah dan di antara khutbah dan solat. Rukun khutbah didengari oleh 40 orang lelaki yang wajib Jumaat, dan yang kedua, solat 2 rakaat berjumaat. Untuk rukun khutbah pula ialah: pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala; kedua, berselawat ke atas Rasulullah SAW; ketiga, pesan supaya bertakwa kepada Allah; seterusnya, baca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah dan juga berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua. Dan terakhir ialah untuk adab untuk solat Jumaat ialah mandi, memakai wangian, memakai baju yang suci daripada najis, memakai baju yang cantik, memotong kuku serta bulu, bersegera ke masjid, solat 2 rakaat ketika masuk masjid dan mendengar khutbah ketika khatib sedang berkhutbah. Untuk solat khauf pula ialah: solat khauf adalah solat yang dilakukan dalam keadaan berperang dengan musuh atau dalam keadaan ketakutan akibat peperangan atau malapetaka. Untuk sebab-sebab yang membolehkan solat khauf ialah: wujudnya musuh sama ada ia menggugat ataupun tidak, melarikan diri daripada air banjir, melarikan diri daripada kebakaran, dan juga melarikan diri daripada pembunuh, perompak dan sebagainya. Cara-cara solat khauf: pertama, ketika musuh berada di arah kiblat, dibentuk 2 saf atau lebih dan memerlukan solat. Apabila sujud, saf pertama sujud bersama imam dan saf kedua berjaga-jaga. Seterusnya, apabila imam bangun bersama saf pertama pada rakaat kedua, saf kedua pula sujud. Imam sujud bersama saf kedua dan saf pertama pula berjaga-jaga. Apabila imam tasyahud akhir bersama saf kedua, saf pertama sempurnakan sujud dan mereka memberi salam bersama imam. Untuk musuh bertabaran dan juga bukan arah kiblat, tentera dibahagi kepada 2 kumpulan, satu berkawal dan satu solat bersama imam. Imam solat 1 rakaat dengan satu kumpulan, dan apabila imam berdiri untuk rakaat kedua, saf tersebut menyempurnakan rakaat kedua sendirian. Setelah memberi salam, mereka pun menggantikan kumpulan yang berkawal itu. Seterusnya, kumpulan yang berkawal solat bersama imam, dan apabila imam tasyahud akhir pada rakaat kedua, kumpulan tersebut pula menyempurnakan 1 rakaat bersendirian serta salam bersama imam. Dan terakhir, ketika perang sedang berlaku, tiada bentuk khusus bagi solat dalam keadaan sebegini. Dibolehkan solat dalam keadaan berjalan, menunggang kenderaan, menghadap atau membelakanginya. Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat. Boleh bergerak untuk peperangan, tetapi tidak boleh bercakap atau menjerit. Jika terkena darah atau najis, solat tersebut dikira sah dan perlu diganti. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.